This video is brought to you by Private Group One Piece Malaysia Community. Private Group ini ditubuhkan adalah untuk menyatukan kesemua peminat-peminat One Piece di Malaysia. Yang paling bestnya, manga-manga terbaru akan diupdate dalam grup ini, so korang takkan terlepas pandang. Dan terdapat pelbagai gambar spoiler yang menarik. Semua fakta, teori dan benda-benda yang menarik dalam One Piece akan diupdate. So guys, apa tunggu lagi? Jom join Private Group One Piece Malaysia Community ini beramai-ramai. Link grup aku tinggalkan di ruangan description di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, ini video agak rare sikit sebab biasa kita akan buat voice over, tapi kali ini aku muncul di kaca phone kalian. Sebab apa? Kita nak borak berkenaan dengan chapter prediction of 1097. Sebenarnya bukannya chapter prediction sangat, just orang kata apa, aku punya harapan akulah, harapan apa yang akan berlaku dalam chapter 1097 nanti. Korang nampak kan baju yang aku sedang pakai ni berapa punya cantik dah. So kepada korang yang nak dapatkan hoodie semak jetak rapat G ini hampa semua boleh terus pergi ke TikTok shop dorang. Harga aku tak nak disclose sebab bossout.co bagi tahu kat aku dorang akan sediakan harga special untuk Nakamas Coverto. Korang pergi je ke TikTok shop dorang dan dapatkan segera sebelum kehabisanul stok. Dalam chapter 1096 yang telah pun keluar beberapa hari yang lepas, kita dah didedahkan dengan situasi yang berlaku di God Valley. Macam mana pemerintahan dunia dia buat naya dekat penduduk-penduduk di God Valley kan. Nampaknya sebelum ni masa diorang buat buster call dekat O'Hara tu, katanya sebab dekat sana ada orang buat penelitian tentang poneglyph kan. Itu kita bukan nak kata boleh terima, itu pun kita tak terima dah kan. Sebab apa kau nak bunuh orang, nak buat naya orang macam itu. Tapi kali ini memang kita dapat melihat betapa kebangsatan yang telah diperlakukan world government kepada penduduk-penduduk God Valley. Macam gitu je, sebab diorang nak occupy tanah tu, nak dapatkan resources yang ada dekat God Valley tu. Diorang bunuh semua, massacre atau slaughter kan, bunuh semua yang ada, holocaust dekat God Valley tu. Sampai kan, bukan kata bunuh, siap dijadikan diorang ni sebagai bahan hiburan ataupun sukan untuk para Celestial Dragon dan juga disertai oleh God Knights tu sendiri kan. Dan dekat dalam chapter 1096 ni agak gempak bagi aku. Sebab apa? Dalam tu kita boleh tengok ahli-ahli ataupun partisipan yang datang di God Valley. Yang sebelum ni kita tahu Rob Dizebek ada, Roger pun ada, Gap pun ada. Tapi kali ini ditambahkan lagi dengan apa? Figarland Garling pun ada dekat situ. So sebelum ini dalam video aku ada bagi tahu kan, yang mungkin masa tu lah scar yang dibuat oleh Figarland Garling yang dia bagi tahu dekat Shanks kan. Dia kata, aku tengok kau, aku punya scar ni pun dah kembali terasa balik lah, dia punya parut tu kan. Jadi kita dah nampak pun dekat situ. Dan dekat dalam chapter 1096 juga kita boleh tengok yang sebelum ni kita didedahkan dengan ada 6 peti yang menjadi hadiah kepada peserta-peserta pemburu-pemburu rabbit ni lah kan. Katanya rabbit kan, nauzubillah, betul kesian ada orang-orang tu kan. Dua telah pun didedahkan. Satu adalah Uo Nomi model Azure Dragon, yang satu lagi adalah Nikyu Nomi daripada keluarga Paramecia. Cuma lagi 4 kita tak tahu apakah barang dia. Lepas tu dalam chapter 1096 juga kita dah tahu macam mana cara Ivankov, Ginny dengan si Kuma tu selamatkan diri dan 500 orang berjaya dibawa lari daripada insiden God Valley tersebut. So untuk chapter yang akan datang ni, apa yang aku predict kan, bukan dipredict lah, apa yang aku harap akan berlaku, antaranya aku still lagi stick dengan pendirian aku berkenaan dengan Dragon. Sebab apa? Sebab in my thought aku merasakan dalam chapter 1100 nanti, sebab kita tahu Oda ni dia suka menggunakan angka ni lah. Dia suka tampilkan angka. Contoh dalam chapter 50 apa yang berlaku, chapter 100 apa watak yang diperkenalkan. Kebiasaannya bila ada angka macam ni 50, 100, 1000, lepas tu apa lagi 900 ni kan, angka-angka macam gini, Oda surely kan tampilkan watak-watak yang agak power lah dekat dalam dunia One Piece ni kan. So in my thought dalam chapter 1100 nanti mungkin Oda akan tampilkan, kita dah tahu Dragon, tapi mungkin
mungkin Oda akan tampilkan kekuatan Monkey D. Dragon itu sendiri. So, in my thought, in my point of view, dalam chapter 1097 nanti, prediction aku ataupun harapan aku adalah aku mengharap sangat Monkey D. Dragon untuk muncul. Sebab apa? Sebab kita sebelum ni dah tengok pun macam mana Monkey D. Garp bertarung di Hachinosu. Kita dah tengok macam mana Monkey D. Luffy bertarung dekat Wano. Lepas tu dekat Egghead Island dengan Gear 5 dia buka masa lawan dengan apa tu? Sebelum ni Rob Lucci. Lepas tu dia lawan lagi dengan Kizaru kan. Kali ni bagilah peluang Chan dekat bapak dia pula. Sebab my brother kan, dah 1000 lebih chapter berlalu, tapi kita still mendapat begitu very little knowledge ataupun information berkenaan dengan kekuatan Monkey D. Dragon ni. Sebelum ni kita hanya dapat a glance of kekuatan Dragon masa dekat Lockdown. Lepas tu kita boleh tengok lagi masa dekat Shimotsuki village kan, macam mana diorang berlabur dekat sana apa semua segala. Tapi kita tak dapat kekuatan yang penuh yang telah keluar daripada Dragon ni. So aku rasa dekat dalam chapter 1097 ini adalah masa pada aku lah pada aku, kalau kan dalam chapter 1100 nanti Oda nak tampilkan watak Dragon ni. So this will be pada aku the right moment, dia punya pace tempo cerita dia lah kan, pada aku sesuai untuk Oda tampilkan si Monkey D. Dragon ni. Sebab yalah, semua yang berlaku sebelum ini orang kata apa, dia related tu untuk memperkenalkan kekuatan Monkey D. Dragon ni. Sebab sebelum ni kita boleh tengok insiden yang berlaku di Marijoa, di Pangia Castle, di tempat Holy Land, di tempat bersemadinya Celestial Dragon dekat sana. Macam mana keadaan dia, macam mana pertempuran dekat sana berlaku di antara Ryukugyu dengan Fujitora versus the 5 commander. Bukan commander untuk ni lah, untuk Revolutionary Army kan. Macam mana diorang bertempur dan diorang telah pun mengisytiharkan peperangan. Dan sekarang ini orang yang menjadi orang kata apa, tonggak utama untuk world government ada dekat Egghead. Bila lagi masa yang paling sesuai melainkan di Egghead, melainkan sekarang untuk Oda tampilkan ataupun untuk Dragon sendiri untuk membuat pergerakan. Diorang sebelum ini merangka jalan macam mana diorang nak attack kan. Sekarang diorang dah pun attack, diorang dah pun isytiharkan peperangan, tinggal lagi diorang nak bergerak follow up diorang punya plan untuk teruskan lagi memberi asakan kepada pihak world government. Sebab salah seorang daripada Gorosei telah pun keluar daripada sarang dia, telah keluar daripada tempat persemadian dia kan, telah pun keluar daripada di ruangan selesa dia kan. Dulu ada 5 Gorosei, sekarang 4 ada dekat sana, 1 ada dekat Egghead Island ni. Inilah masa yang sesuai, sama ada dia datang terus bunuh ataupun dia datang berlawan macam mana, lepas tu jadikan Gorosei ni sebagai tebusan ke apa ke. Sebab sebelum kita tahu yang menerusi Ivankov, dia bagi tahu kapal-kapal yang supply makanan dekat Holy Land, dekat Marijoa, diorang telah pun berjaya intercept. Jadi makanan dekat sana menjadi shortage, menjadi kekurangan makanan dekat sana. Sebab diorang kat sana pun bukan ada sumber asli yang banyak sangat, melainkan resource daripada negara-negara yang diorang dapat daripada tempat lain. In my point of view, this is the right moment, the right time untuk Dragon muncul, dan masa inilah momen yang sepatutnya untuk Dragon bertindak. So my brother, kita boleh tengok dekat dalam chapter 1096 sebelum ni macam mana kan si Genie bagi tahu yang dia ni memang pakar dalam mencuri, dalam theft ataupun dia pakar dalam pasang wire tape kan. Sampaikan perkara God Valley ni sepatutnya menjadi satu perkara yang sangat-sangat rahsia, tapi rahsia itu berjaya ditiriskan oleh seorang budak yang sangat-sangat muda lah kan. Orang muda, budak-budak kecil je berjaya untuk tiriskan benda tu. Sedangkan dari pihak Revolutionary Army ni sudah pasti diorang ada orang-orang yang begitu pakar, sebab diorang ini orang yang memberi ancaman dunia One Piece itu sendiri kepada world government sendiri. Takkan diorang tak ada orang-orang yang macam ini. So kalau kita nak kata mungkin Dragon tak tahu kot Gorosei dekat sana, my brother, takkanlah macam gitu. Sedangkan Morgan dah pun dedahkan apa yang berlaku sekarang ni. Takkan diorang nak tutup mata, takkan diorang tak nak bertindak lagi. So aku rasa this is the right moment untuk trigger Dragon, dan ini adalah peluang keemasan kepada Dragon untuk dia manipulate apa yang sedang berlaku. Sebab sebelum ni diorang telah dipinkan, telah difitnahkan berkenaan dengan kematian King Nefertri Cobra. Dikatakan bahawa salah seorang daripada anggota Revolutionary Army telah membunuh King Cobra ni, yang sepatutnya fitnah itu untuk membuatkan nama Revolutionary Army ni tercela. Tapi rupa-rupanya 8 daripada negara yang menentang directly world government bersemarak lagi diorang punya semangat kan. Nampak macam okey,
Sekarang ni siapa-siapa yang affiliate dengan world government, Revolutionary Army dia tak takut, dia main langgar je. Sekarang orang, walaupun King Cobra tu dikatakan antara salah sebuah negara, kedaulatan dia tu tinggi lah katanya kan, tapi orang macam gitu pun Revolutionary Army berani untuk langgar. Jadi orang-orang lain ni, raja-raja yang lain yang affiliate dengan world government ni apatah lagi. Sebenarnya benda tu nak jatuhkan maruah ataupun nak pudarkan kebaikan yang dibuat oleh Revolutionary Army, tapi sebaliknya telah berlaku. Nampaknya benda tu memihak juga kepada Revolutionary Army. So in my point of view, itulah dia. Ini banyak catalyst ataupun pemicu-pemicu yang relate untuk macam mana Dragon ni sepatutnya berada di Egghead Island. Itu adalah poin aku yang pertama. Minta maaf panjang pula aku huraikan. Okey, poin yang kedua pada aku, untuk sampai ke chapter 1100 nanti, berkemungkinan sebelum nak pergi ke sana, development ataupun pace cerita One Piece ni kan, mungkin lepas ni kita boleh tengok yang Luffy dia akan kembali pulih untuk bertarung dengan Saint Jegar Sia Satun. Sebab apa? Kita dah tengok masa dekat Dressrosa sebelum ini, yang mana bila Luffy dia bertarung dengan Doflamingo, dia telah menggunakan Gear Force-nya, dan pada Gear Force itu terdapat sedikit kekurangan sikit, yang mana dia akan memaksimalkan penggunaan haki dia, membuatkan tubuh dia tak dapat untuk bertahan lama dalam mod Gear Force tersebut. Dan apabila Gear Force dia tu telah habis, telah pudar, telah tak boleh nak aktifkan lagi, Luffy perlukan 10 minit supaya dia ada masa yang senggang untuk dia gunakan balik kemampuan Gear Force-nya untuk bertarung dengan Doflamingo. Jadi pada tempoh tersebut kan, Luffy dia telah ambil masa lah sikit. Sebelum ni Gorosei bagi tahu yang kekuatan Luffy ni dia tak ada limitation. Nampaknya sekarang itu adalah antara limitation untuk Gear 5 juga. Sebenarnya memang Gear 5 tu waktu bertarung, waktu Gear 5 itu activated, memang kekuatan dia adalah limitless. Tak ada boundary, tak ada batas, tak ada apa yang boleh membataskan Luffy untuk menggunakan kekuatan Gear 5-nya. Tapi apabila kita tengok balik orang yang menggunakan Devil Fruit tersebut adalah Luffy. Luffy juga dia ada limit dalam tenaga dia, stamina dia, energi dia. Jadi dia tak boleh nak berterusan dalam menggunakan Gear 5 dia. Jadi kat situlah antara limitation untuk Gear 5 Luffy ni lah. Tapi kalau in terms of fighting, memang Luffy tak ada limit. Dia boleh buat apa saja yang dia buat. So aku nak berteori liar sikit lah. Ni saja aku nak berteori liar sajalah. Aku tak ada bukti yang kukuh, aku tak ada fakta yang support aku punya teori ni. Aku just, ini harapan aku harapkan apabila Luffy sebelum ini berlawan dengan Kizaru, kita boleh tengok yang Kizaru telah klonkan diri dia, dia buat Kakebushin no Jutsu tu kan, untuk mengaburi mata Luffy. Dan Kizaru yang asal tu rupanya dia dah pergi nak ambush si Dr. Vegapunk tu dah kan. Aku berharap supaya Luffy juga boleh gunakan Kakebushin dia punya Kakebushin tu lah melalui dia punya imagination ni kan. Dia tengok imajinasi dia kata, okey, sebelum ni aku tengok si Kizaru dia boleh clone diri dia, aku pun nak buat jugalah. Macam mana cara dia nak buat itu korang fikirlah sendiri. Tapi aku harap lah benda tu berlaku juga. Sebab sebelum ni kita tengok masa dia lawan dengan Arlong, dia tengok okey, Arlong ni punya kekuatan adalah gigi dia. Aku cabut gigi, cabut pam dia buat kan, nak lawan dengan si Arlong tu, dengan Doflamingo. Komoria kan, dia gunakan bayang-bayang untuk lawan bayang-bayang juga kan. Jadi mungkin lepas dia tengok Kizaru punya, oh macam ni, macam function juga kekuatan clone ni kan, kekuatan Kakebushin ni macam function juga, biar aku guna jugalah kan. Cara dia aku tak tahu macam mana lah kan. Alright, so aku rasa mungkin untuk Gear 5 ni pun dia macam Gear Force juga, dia ada tempoh masa, kesenggangan masa untuk Luffy pulihkan balik tubuh dia. Sebab kita tengok sebelum ni Gear Force bila Luffy pakai perlukan 10 minit. Mungkin Gear 5 pula kan, Luffy memerlukan dalam 15 minit ke 20 minit ke setengah jam macam gitu supaya Luffy dapat pulih tubuh badan dia. And at that point lah kita mungkin akan tengok orang lain yang akan menjadi galang ganti untuk bertarung dengan dengan Saint Jegar Sia Satun dulu. Berkenaan dengan Bonnie dalam chapter 1095 yang tubuh dia telah diangkat kan. Lepas tu semua Vice Admiral dan Rear Admiral ke Rear Admiral, Rear Admiral semua dah acu dah pistol ataupun senjata diorang untuk bunuh Bonnie tu. Itu aku still tak sure macam mana cara untuk Bonnie ni diselamatkan, melainkan berkemungkinan itulah merasakan yang mungkin lepas ini si Kuma sendiri dia akan tepuk badan dia datang ke Egghead Island ni kan. Sebab sebelum ini kan Bonnie dah tengok memori si Kuma tu. Mungkin somehow memori yang ada
ada dekat dalam bilik rahsia Dr. Vega Pang tu, bilik special Dr. Vega Pang tu sebenarnya relate juga dengan apa tu, dia ada macam connection dengan Kumar. Jadi Kumar ni boleh tahu lokasi Bonnie sekarang berada di mana, dan dia tahu sekarang ni anak dia sendiri dalam bahaya, dan menggunakan the hand of liberation dia akan liberate si anak dia sendiri. Sebab sebelum ini kita boleh tengok Oden punya flashback, macam mana Oda susun cerita, jalan cerita flashback yang berakhir dengan kematian Oden. So ini akan menjadi satu kemungkinan yang besar akan berlaku, yang mana lepas Oda tunjukkan Bartholomew Kumar punya flashback yang juga akan berakhir dengan kematian Kumar. So guys, kepada korang yang mungkin ada korang punya prediction sendiri, jangan lupa untuk tinggalkan komen kat bawah supaya aku nak bacalah apa korang punya thought, dan komen-komen yang menarik aku akan highlight dekat dalam video aku. Thank you so much guys for tuning to Kimi Scoverto. Jangan lupa untuk terus support channel Kimi Scoverto, dan juga jangan lupa untuk follow TikTok Kimi Scoverto untuk dapatkan fakta-fakta pendek dan teori-teori pendek daripada aku. InsyaAllah lepas ni aku akan aktif semula di TikTok, dan aku akan kembali untuk posting. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi